Selamat petang, saudara dan saudari sekalian. Saya ialah Brian, MC dan moderator malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri perhimpunan atas talian kami pada malam ini. Oleh kerana rahmat Tuhanlah, kita sempat berhimpun bersama-sama secara atas talian. Kami amat mengalu-alukan kehadiran anda pada malam yang berbahagia ini. Hati yang riang merupakan ubat mujarab, ialah topik kita pada malam ini. Ayat itu dipetik dari buku Amsal dalam Bible. Mengapakah buku Amsal berkata sebegini? Kita mempersilakan saudara Kenny. Saudara Kenny, bolehkah anda menerangkan makna ayat ini untuk kita? Okey. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Terima kasih saudara Brian. Saudara-saudari ataupun kawan-kawan kita malam ini, saya ingatkan sampaikan ya ucapan yang terima kasih sebab luangkan masa pada malam ini. Nama saya Kenny, saya dari Kuching, Bau. Yang di sebelah saya anak dengan saya punya bini, ya. Malam ini saya mau berkongsi, ya, apakah makna kehidupan manusia kita hari ini. Adakah kita ria, selalu ria dalam situasi yang sebegini, ya? Kita tahu keadaan dunia ini semakin, saya bukan cakap tak baik lah, tapi banyak kan virus-virus. Macam mana dalam keadaan ini kita dapat ria? Ya, mesti ada caranya. Ya, macam mana itu? Kalau kita nampak tajuk malam ini, tajuk Injil kita adalah hati yang girang, ya, adalah ubat mujarab. Apa itu mujarab? Mujarab itu adalah ubat bagus, ya. Ya, bukan ubat kita pergi tengok doktor dia bagi ubat kita, ya. Tapi ini ubat dapat ubatkan hati kita, hati manusia. Bukan jantung lah, tapi hati, ya. Ya, mari kita bersama-sama ya pada malam ini mengetahui rahsia ubat mujarab ini. Ya, saya akan tunjukkan slide. Saudara-saudari ataupun kawan-kawan kita dapat baca bersama-sama. Ya, kita dapat baca bersama-sama. Semua saudara-saudari, saya ingat di share screen ini kita dapat nampak, ya, ini buku dalam Bible adalah wasiat lama. Kita petik daripada satu ayat sahaja di dalam Amsal. Kalau English dia Proverbs, ya, in a book of Proverbs, Old Testament, bab 17:22, dia berkata hati yang ria merupakan ubat mujarab. Ya, kita ada hati, ya, bukan jantung, hati kita. Ada ria, kalau kita ria, dia akan merupakan ubat bagus untuk kita. Ini adalah kata-kata yang terkena dalam Bible. Tetapi tahukah anda bahawa menurut pengajaran perubatan, ya, ayat dalam Bible ini bukan hanya kata nasihat, tetapi juga bukti yang benar. Saya sebagai Kristian selama 12 tahun, saya dapat berasa, ya, hati kita mau sesuatu, tapi adakah kita terimakan barang yang paling mahal yang tidak dapat diberi oleh duit itu? Kita tengok yang di bawah sini, ya. Pada awal abad lebih daripada 4,000 tahun yang lalu, ya, Raja Solomon adalah satu king. Ya, dia mengetahui bahawa patah ini hati yang ria merupakan ubat mujarab. Ya, macam mana dia tahu ini hati yang ria? Dan roh yang sedih mengeringkan tulang. Roh adalah roh manusia. Ya, kalau kita sedih hari-hari, kita akan menggeringkan tulang kita, ya. Kita rasa sedih saja. Walaupun hati kita hari ini selalu tenteram dan bahagia. Tindakan saraf otak kita, ya, kita selalu ada pelbagai
ya, kita ada neurotransmitter di otak. Kita punya neuro, ya, dia fikir macam-macam, ya. Tapi tubuh kita berada dalam lingkungan yang harmoni dan selesa. Walaupun keadaan macam pandemik ini di kucing banyak kes, kita pun tahu kucing pun mau jadi zon merah, ya. Tapi ramai orang dia panik, ya. Tapi sebagai kita kalau ada hati yang ria, kita dapat selesaikan masalah yang tidak fikir lain-lain, ya. Tapi dengan itu semua penyakit tidak menyerang kita, ya. Penyakit ini tidak akan menyerang kita. Bahkan sembuh tanpa ubat. Kita sakit, kita mau ubat. Tapi ini kita akan sembuh tanpa ubat. Macam mana? Ada rahsianya. Tetapi persoalannya, mengapa kita selalu meminta kegembiraan, tidak memperolehinya? Kita kan selalu rasa sedih, tapi kita mau gembira. Kita ada duit, kita dapat gembira. Betul? Kita pergi buat barang yang suka, kita gembira. Tetapi gembira mungkin 1 hari, mungkin berapa jam. Selepas itu, kita pun rasa tidak gembira lagi. Macam mana kita dapat memperolehi gembira ini ataupun hati yang riang sepenuhnya, ya? Adakah kehidupan kita begitu menyedihkan dan sengsara? Adakah penyelamatan kita dapat menyelamatkan kita dari masalah di atas? Mari kita tengok next slide. Okey, ini adalah satu rangkap lagi ayat dari Bible. Ini Bible daripada Wasiat Baru, New Testament, Book of John, ya, chapter 3 verse 16. Apa yang berkata dalam Bible ini? Dia berkata, kerana Tuhan ini Tuhan yang mencipta alam semesta, ya. Dia created the world. Kerana Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga dia menyerahkan anak tunggalnya. Siapa yang anak tunggalnya? It's the only son. Supaya semua yang percaya ke dalamnya tidak binasa, tetapi beroleh hayat abadi. Ya, walaupun kita ada hayat kita manusia, tapi satu hari saudara-saudari dengan saya akan mati, ya. Cakap matilah. Tapi Tuhan memberi kita anaknya yang dikasihi. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, kamu pernah dengar Yesus kan? Inilah anak tunggal Tuhan. Dia sebenarnya dia disalibkan kerana dosa-dosa kita. Dia dipaku di atas salib, ya, sebab dosa-dosa kita. Dengan ini, semua masalah negatif dalam kehidupan kita, seperti dosa-dosa kita takut mati kan? Kematian, syaitan kita tak dapat nampak, tapi syaitan selalu dengan kita, ya. Diri kita sendiri, kita ada diri kita sendiri, selalu kita sedih, ada kadang-kala kita riak. Tapi kita hari ini dapat atasi, menerusi kematian Kristus Yesus kita. Dia telah disalib, dia telah bangkit. Hari ini dia menjadi roh yang beri hayat. Dia hidup, ya, di dalam kita. Dalam kebangkitannya, hayat Tuhan yang tidak tercipta dan kekal diberi kepada semua umatnya. Kalau kita menerima Kristus Yesus, ya, sebagai penyelamatan, kita ada hayat abadi ini, ya, kita ada hayat abadi ini. Dan hari ini kehidupan seorang Kristian, ya, macam keluarga saya, ya, adalah rahsia kegembiraan kita. Walaupun situasi kita tidak dapat berubah, tapi kita hidup dalam keadaan yang ria, ya. Kalau kita ada ria, hati kita akan ceria dan kita tidak rasa sengsara, ya. Kita tidak rasa susah dan kebanyakan kehidupan kita akan ria sebab kita ada Yesus Kristus menjadi penyelamatan kita, ya. Dia di dalam kita. Malam ini terima kasih saudara-saudari. Yang seterusnya kita ada
kesaksian daripada saudara-saudari kita dari gereja. Ya, terima kasih sekali ini. Inilah perkongsian saya malam ini. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada saudara Kenny yang telah menerangkan makna ayat Bible ini. Ya, memang dalam kehidupan seharian kita memang tidak dapat dielakkan. Kadang-kala kita akan menghadapi masalah atau kekhawatiran, mungkin hal-hal sendiri, hal-hal keluarga, atau sekarang kita ada pandemik. Tetapi memang benarkah kita mempunyai Yesus Kristus, mempunyai keriangan? Akan tetapi, mengapakah orang Kristian masih dapat mengekalkan keriangan dan kedamaian mereka dalam situasi yang sedemikian? Apakah rahsia mereka? Yang tadi saudara Kenny sudah mengatakan, sebenarnya orang Kristian tidak ada rahsia lain. Yang seperti dia berkata, rahsia kita ialah Yesus Kristus. Dialah sumber keriangan kita, sandaran kita dan lindungan bagi kita. Dialah gembala kita yang baik dan segala-galanya bagi kita. Di sini saya ingin menjemput saudari Rita untuk membuat kesaksian dia. Saudari Rita ialah seorang ibu yang bekerja dan dia mempunyai 4 orang anak. Tidak senang seorang ibu, dia mau menjaga rumah dan bekerja pada masa yang sama. Saudari Rita, kita ingin mendengar pengalaman anda. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Brian. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Saya, Saudari Rita. Malam ini saya berkongsi sedikit pengalaman saya, di mana Tuhan sendiri menjadi sumber keriangan saya dalam kehidupan saya. Saudara dan saudari, keluarga saya menghadapi karena sejak awal tahun suami saya sering putus kerja. Sehingga PKP, segala keperluan rumah dan sekolah, saya perlu tanggung sendiri. Anak kedua saya menunggu hari untuk melanjutkan pelajaran ke Singapura. Saya amat tertekan dan sungguh khawatir keperluan keluarga saya. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Sabda Tuhan memperingati saya dalam Matius 6 ayat 31 dan 33. Jadi, jangan khawatir lalu berkata, apakah yang harus kami makan, atau apakah yang harus kami minum, atau apakah yang harus kami pakai. Tetapi carilah kingdom-Nya dan keadibenarannya. Segala ini akan ditambah kepadamu. Amen. Tuhan memelihara dan memenuhi keperluan keluarga saya. Pada bulan April, suami saya masuk hospital karena sakit batu karang dan masalah jantung. Pada hari kelima, suami saya disahkan positif COVID-19. Suami saya perlukan jagaan. Anak-anak perlu diurus. Sedangkan saya tidak pernah bergerak sendiri. Tiada siapa yang dapat menghulurkan bantuan dalam keadaan yang menggerunkan kena wabak COVID-19. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Sabda Tuhan mencahayai saya dalam Mazmur 33 ayat 20 dan 21. Semua kita menantikan Yahova. Dialah bantuan dan perisai kita. Dalamnya hati kita bergirang. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Walaupun dalam keadaan sebegini, saya masih dapat bergirang. Karena Tuhan ini Tuhan yang hidup, mengatur semua yang berlaku. Sekalipun banyak masalah dan jalan sulit yang saya tempuhi, saya masih bersyukur dan bergirang.
Karena sabda Tuhan menghendaki sedemikian. Dalam 1 Tesalonika 16 hingga 17 berkata, bergiranglah selalu, berdoalah tanpa henti, bersyukurlah dalam segala hal. Karena inilah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus untukmu. Ya. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Karena Tuhan memelihara saya sampai hari ini. Bahkan saya diselamatkan melalui berkidung. Saya amat menikmati Tuhan dalam berdoa dan berkidung. Bila saya berkidung, Tuhan memenuhi seluruh diri saya. Puji Tuhan. Tuhan menyertai semua. Amen. Ya. Terima kasih kepada saudari Rita. Sabda Tuhan dalam Bible telah menjadi peliputannya. Memang ada sabda Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam keluarganya. Dan sabda Tuhan telah menjadi sumber keriangannya. Bukan sahaja sebagai ibu ada kerisauan. Menjadi seorang tauke kedai pun ada kerisauan. Saya ingin di sini menjemput saudara Chiu. Dia ialah seorang peniaga stesen minyak di Lundu. Sebagai peniaga, saudara Chiu mungkin selalu sibuk tentang kerjaannya dan mungkin ada banyak gangguan juga. Saudara Chiu ingin berkongsi kepada kita, bagaimana anda menjaga keriangan anda walaupun sibuk? Amin. Terima kasih kepada saudara Brian. Selamat malam saudara dan saudari. Ya, saya ingin berkongsi berkenaan dengan kesaksian saya yang melalui saya. Saya pun sangat menikmati selepas dengar kesaksian daripada itu saudara dan saudari. Ya, saya berkongsi kesaksian saya sendiri. Puji Tuhan, saya saudara Chiu daripada gereja di Lundu. Saya seorang peniaga yang mengoperasikan stesen minyak dan mengupah beberapa orang pekerja. Walau bagaimanapun, saya tidak semestinya berada di stesen minyak. Saya lebih banyak melakukan kerja di luar. Amen. Ya, seperti memandu lori dan kerja pembinaan. Kerja-kerja ini semuanya memerlukan masa yang panjang. Boleh dikatakan dari pagi hingga ke malam baru saya balik ke rumah. Ya, kerja sebegini amat meletih. Malah masa rehat juga tiada. Tetapi semua ini adalah keperluan untuk apa? Perlu untuk kehidupan kita. Oleh itu, sebaik sahaja saya balik rumah, saya ingin berehat sebentar dan yang paling penting dapat melihat wajah ahli keluarga yang girang. Tetapi sebaik sahaja saya balik rumah, keadaan tidak seperti yang saya kehendaki. Kadangkala masalah daripada pekerja, masalah keluarga, masalah peniaga. Dan ini menyebabkan saya berasa lebih letih, khawatir, terganggu. Dan saya tidak dapat bergirang. Dalam keadaan begini, saya teringat satu ayat Bible, yaitu Matius bab 11 ayat 28 hingga ke 30. Mengatakan, datanglah kepadaku semua yang berjelih dan berbeban berat, aku akan memberi kamu rehat. Pikulah aku padamu dan belajarlah daripadaku, kerana aku lembut halus dan rendah hati,
maka kamu akan beroleh rehat untuk sukmamu. Kerana aku mudah dan bebanku ringan. Dan dalam keadaan tersebut, saya belajar berpaling kepada Tuhan. Amin. Ya, saya mengenali bahawa Tuhan ialah kegirangan saya. Haleluya. Haleluya. Nah, dia ialah kegirangan saya, ya, ubat mujarab dan keperluan saya. Ini saya selalu bergegas untuk balik ke rumah dan bergegas keluar untuk membaca Bible bersama saudara dan saudari. Amen. Menyanyi kidung, berdoa dan menikmati Tuhan. Dengan itu, hayat pasti jaya atas maut. Mereka yang bersama dengan saya pernah bertanya kepada saya, kamu bergegas balik dan keluar, tidak letihkah kamu? Saya membalas bahawa saya amat girang kerana Tuhan ialah ubat mujarab saya. Ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih kepada Saudara Chiu yang telah berkongsi dengan kita tentang rahsia dia untuk menjaga keriangan walaupun dia mempunyai banyak gangguan. Rahsia dia yang bagi kita kepada kita ialah sabda Tuhan yang hidup huni dalam dia sebagai punca keriangannya. Amen. Sekarang saya ingin menjemput Saudari Adelina dan Ivy. Saudari Adelina ialah seorang ibu yang mempunyai 6 orang anak dan juga suri rumah tangga yang sibuk. Dan Saudari Ivy ialah anak sulung bagi Saudari Adelina. Sekarang dia tengah menunggu keputusan STPM dan bersedia untuk memasuki universiti. Mereka ingin berkongsi pengalaman terhadap Tuhan dalam kehidupan mereka dan juga bagaimana Tuhan telah membimbing mereka mengatasi dugaan dalam kehidupan mereka. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Brian. Selamat malam saudara dan saudari. Nama saya Saudari Adelina. Malam ini saya ingin membuat kesaksian tentang kehidupan gereja saya. Saya telah diselamatkan lebih daripada 20 tahun yang lalu. Saya mempunyai keluarga yang ramai, yaitu 6 orang anak dan anak saya yang paling tua ialah 20 tahun dan yang paling muda ialah setahun. Saya ingin berkongsi tentang kehidupan rohani saya sekeluarga. Ya, bukan senang untuk membesarkan anak-anak pada zaman sekarang. Banyak keperluan yang perlu disediakan untuk menanggung kehidupan dan pendidikan anak-anak. Memangnya ada banyak dugaan seharian untuk menjaga mereka. Dalam keluarga saya juga ada menghadapi banyak masalah. Tidak kira dari segi pendidikan, keperluan anak-anak atau dari segi keuangan. Ditambahkan lagi, kadang-kala saya juga penat melayan kerana anak-anak yang nakal dan bertengkar dengan satu sama lain. Apabila saya menghadapi semua ini, saya berasa keletihan, lemah dan mudah marah kepada anak-anak. Namun begitu, saya bersyukur kepada Tuhan kerana kurnia Tuhan sentiasa bersama dengan keluarga kami. Apa yang paling penting ialah doa dan kenikmatan terhadap Tuhan tidak diabaikan. Ya. Saya berasa amat girang apabila keluarga saya dapat berhimpun bersama pada hari Tuhan. Tidak kira betapa letihnya saya apabila saya datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Tuhan menjadi keriangan hati saya. Semasa saya sedang mengemaskan rumah juga saya sentiasa berdoa dalam hati saya. Sebagai anak Tuhan, Tuhan sentiasa menjaga keperluan saya dan keluarga saya. Dalam Efesus bab 1 ayat 5 berkata, dengan menghadirkan supaya beroleh keanakan menerusi Yesus Kristus kepada dirinya menurut kegirangan kehendaknya. Ya, puji Tuhan.
betapa girangnya saya dapat menjadi anak Tuhan. Ya. Tidak kira apa situasi pun, kasih Tuhan sentiasa memelihara saya dan keluarga saya untuk terus berada dalam kehidupan gereja, karena kita ialah anak Tuhan. Tuhan akan sentiasa memelihara kita dan menjadi keriangan sebenar kita. Puji Tuhan. Amen. Nah, puji Tuhan. Nama saya ialah Ivy Liu. Saya anak sulung kepada saudari Adelina. Sekarang saya ialah pelajar lepasan FPTN dan sedang menunggu untuk menyambung pendidikan saya ke peringkat universiti. Dan sejak muda lagi, saya membesar dari perhimpunan kanak-kanak dalam gereja. Dan setiap minggu saya akan menyertai perhimpunan bersama dengan keluarga saya dan saudara-saudari yang lain. Dan sebagai pelajar juga, saya tidak dapat mengelakkan diri saya daripada kehidupan pelajar yang tertekan. Dan semasa saya membuat persediaan untuk menduduki STPM, saya berasa amat tertekan dalam pelajaran saya. Semakin tarikh peperiksaan mendekat, semakin saya berasa tertekan dan dalam kerisauan. Setiap hari saya berasa berada dalam kerisauan dan kesibukan, sehingga kadang-kala saya berasa kemurungan. Dan tetapi dalam situasi yang tertekan ini, saya meluangkan masa saya yang ada untuk berdoa kepada Tuhan, membaca Bible, serta berkidung. Dan sabda Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan amat meliburkan saya dan menjadi keriangan serta kekuatan bagi saya. Dan selepas tamat pengajian saya juga risau ke mana saya akan pergi untuk meneruskan pengajian saya dan apa pengajian yang patut saya ambil pada peringkat universiti. Dan pada masa itu saya berada di jalan buntu. Saya tidak tahu ke mana hala tuju masa depan saya. Dan dalam perkara ini juga saya berdoa kepada Tuhan. Saya hanya mampu bersandar kepadanya. Dan saudara-saudari yang lain juga berdoa bersama saya untuk perkara ini. Dan pada masa itu, Tuhan memberi keamanan dan kedamaian kepada saya. Dan saya menyerahkan segala kerisauan, keputusan dan masa depan saya kepada Tuhan. Supaya Tuhan memimpin dan membimbing sepanjang hidup saya. Oleh itu, saya amat menikmati kehidupan gereja bersama dengan saudara-saudari. Dengan menjalani kehidupan gereja, saya bukan sahaja mempunyai pertumbuhan rohani secara individu, tetapi saya juga dapat menikmati sabda Tuhan bersama dengan saudara-saudari secara korporat. Dan walaupun kadangkala saya juga akan jatuh, tetapi Tuhan akan sentiasa memelihara saya untuk dibangkitkan semula dan melalui kehidupan gereja bersama dengan saudara-saudari yang amat girang sentiasa meriangkan saya. Dan tanpa Tuhan, saya tidak tahu bagaimana untuk hidup dalam kekosongan dan kehampaan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menjadi kerehatan yang sebenar bagi saya semasa saya dalam keletihan. Dan Tuhan menjadi keriangan yang sebenar bagi saya Terima kasih kepada saudari Adelina dan Ivy. Ya, kesaksian mereka bagi kita nampak Tuhanlah keriangan mereka dalam keluarga ini. Sebuah keluarga yang paling bahagia ialah keluarga yang ada Tuhan. Dan seorang peniaga yang paling riang ialah peniaga yang percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara dan saudari sekalian, daripada kesaksian-kesaksian yang telah kita dengar tadi, adakah anda telah nampak Tuhan yang begitu hidup, benar dan setia dalam pengalaman mereka? Bukankah Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari kandang kerisauan? Oh, Tuhanlah rahsia keriangan mereka. Dan kini Tuhan juga ingin menjadi rahsia keriangan kita. Pada saat ini, perhimpunan kita malam ini sudah hampir tamat. Sebelum perhimpunan kita tamat,
marilah kita menonton sebuah klip video Injil bersama-sama. Dan selepas itu kita menjemput Saudara Wilson untuk menyampaikan kata-kata penutup serta memimpin kita untuk berdoa. Kini, manusia menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Persaingan dalam sekolah, masalah hubungan interpersonal, ketidakharmonian keluarga, pertikaian, perceraian, kematian orang yang tersayang, masalah kesihatan, kehilangan pendidikan, pengangguran atau menghadapi krisis kewangan dan sebagainya. Semua ini menyebabkan kemurungan dan kekecewaan. Terdapat ramalan yang menyatakan penyakit kemurungan akan menjadi punca utama ketidakupayaan manusia pada tahun 2020. Pada 4,000 tahun yang lalu, Raja Solomon berkata, hati yang riang merupakan ubat mujarab, tetapi roh yang hancur itu mengeringkan tulang. Hati yang damai dan riang dapat mencegah tubuh badan dari penyakit dan meningkatkan kesihatan tubuh. Barang siapa yang menerima Kristus sebagai hayat, dengan percaya ke dalamnya, bersorak riang dengan keriangan yang tidak terkata dan penuh kemuliaan, menerima hayat Tuhan dan membiarkan Dia berumah dalam hati kita merupakan kegirangan yang tanpa kesudahan. Bible mengatakan, dalam apa jua janganlah khawatir, tapi dalam segala hal melalui doa dan permohonan dengan kesyukuran, biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan yang melangkaui pengertian setiap orang akan mengawal hatimu dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita membuka mulut untuk menyeru, "Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Menyeru nama Tuhan seperti menarik nafas panjang, hembuskan semua kedukaan dalam hati kita dan hiduplah damai dan keriangan dari Tuhan. Rakan yang dikasihi, marilah kita menetapkan matlamat kehidupan manusia kita pada Tuhan yang menjaga kita. Secara spontan kita akan menukar kedukaan menjadi keriangan. Amin. Puji Tuhan semua, saudara dan saudari. Malam pada semua yang sudi hadir, ya, saudara dan saudari yang dikasihi pada malam ini. Terima kasih kerana telah hadir pada malam ini, telah memilih untuk berada dalam perhimpunan Injil kita pada kali ini. Saya, Saudara Wilson, ingin berkongsi tentang tajuk kita pada malam ini seperti yang telah dikongsikan pada awal perhimpunan ini tadi oleh saudara dan saudari kita. Tidak kira apa jua status mereka, mereka mempunyai kekhawatiran yang tersendiri. Tidak kira sebagai seorang ibu, isteri, peniaga, pelajar, anak-anak, kita semua mempunyai kekhawatiran yang tersendiri. Saya ingin berkongsi satu ayat Bible, ya, dalam Bible yang juga merupakan tajuk bagi perhimpunan kita pada malam ini, iaitu dalam Amsal bab 17 ayat 22. Ya, bagi yang ada Bible, ya, saudara-saudari yang ada Bible boleh sama-sama baca ayat ini, ya. Amsal bab 17 ayat 22 ada mengatakan, hati yang riang merupakan ubat mujarab. Ya, saudara dan saudari, hati yang riang ialah ubat yang mujarab. Malah kiranya ada yang sakit pada hari ini, ya, kalau mereka, seandainya mereka mempunyai hati yang riang, mereka akan boleh hidup dengan lebih lama. Seperti yang dikongsikan oleh
dalam video tadi ya, yang kita baru tonton sebentar tadi, ya, Raja Salomo memang dia ada mengatakan hati yang riang ini merupakan ubat yang mujarab. 4.000 tahun dahulu, ya saudara dan saudari, ayat Bible ini diperkatakan oleh raja yang sangat dikenali, Raja Salomo. Ya. Hari ini berdasarkan juga kesaksian kita yang sebentar tadi, ya saudara dan saudari yang sebentar tadi, ya, kita semua tidak dapat lari daripada kerisauan, kebimbangan, kekhawatiran hidup. Ya. Puji Tuhan, sabda Tuhan dia menjanjikan kepada kita agar kita mempunyai hati yang riang. Karena hati yang riang ini merupakan ubat yang mujarab bagi kita. Dan apabila kita ada hati yang riang seperti yang dikongsikan dalam video yang kita baru tonton sebentar tadi, kita tidak akan mudah jatuh sakit dan akan meningkatkan kesehatan kita. Saudara dan saudari sekalian, kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah hari ini kita sentiasa selalu ada hati yang riang? Kita sendiri yang tahu. Karena apabila kita ada hati yang riang, ya, seperti yang dikatakan dalam Bible, ini ya ubat yang mujarab. Jadi bagaimana kita mempunyai hati yang riang seperti yang dikatakan dalam Bible? Ya, setelah menonton video dan mendengar perkongsian tentang kesaksian daripada saudara dan saudari kita sebentar tadi, kita semua setuju bahawa tidak kira apa jua status kita. Berdasarkan perkongsian saudara dan saudari tadi, ya, sebagai seorang ibu, isteri, peniaga, usahawan, pekerja yang berkerjaya maupun pelajar, ya, tidak kira apa jua status kita. Setiap orang mempunyai kerisauan dan kebimbangan yang tersendiri. Terutamanya dalam tempoh negara sekarang ini, ya, malah seluruh dunia sedang mengalami masalah penyakit jangkit ini, seperti yang kita semua ketahui, ya. Seluruh dunia sedang menangani masalah COVID-19. Ya. Oleh itu, setiap orang risau akan kesihatan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, ekonomi negara, ya, ekonomi sendiri juga, keluarga, dan juga masa depan, ya, yang turut, ya, terjejas akibat masalah ini. Ya. Jadi saudara dan saudari sekalian, saya ingin tanya soalannya, apakah rahasia kita untuk mempunyai hati yang riang? Yang juga merupakan topik kita pada malam ini yang kita bicarakan, hati yang riang. Apakah rahasia kita untuk mempunyai hati yang riang? Karena hati yang riang ialah ubat yang mujarab. Ya. Apakah sumber keriangan kita yang sebenar? Kita boleh tanya diri kita sendiri, ya. Apakah sumber keriangan kita? Apakah rahsia kita untuk mempunyai hati yang riang? Ya, seperti yang saudara kini kongsikan tadi, ya. Mungkin keriangan kita hari ini ialah ada yang membeli belah, main game, pergi melancong, tengok drama, main, ya, banyak yang boleh meriangkan, menggembirakan kita. Tapi semua ini ialah sementara. Ya, semua yang dapat menggembirakan kita ini di dunia ini, ya,
semua ini adalah sementara. Ya Tuhan, ini sangat mengingatkan kita semua, saudara dan saudari, teman-teman Injil, ya. Di sini ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Kami memang sangat berbesar hati mengalu-alukan kedatangan Anda semua. Ya, tidak kira yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Ya. Kita ini terbuka untuk semua. Kerana ini sabda Tuhan yang dapat merawat segala apa yang kita alami, ya, masalah kita. Puji Tuhan. Ya, apakah kita berbalik lagi kepada soalan kita tadi, ya? Apakah rahsia kita untuk mempunyai hati yang riang, dan apakah sumber keriangan kita yang sebenar? Jawapannya, saudara dan saudari, tidak lain dan tidak bukan dengan mempercayai, menerima dan mengalami Tuhan yang hidup dan benar. Seperti yang telah dikongsikan oleh saudara dan saudari kita sebentar tadi. Ya. Terusnya saya ingin berkongsi beberapa ayat Bible kepada saudara dan saudari sekali lagi tentang bagaimana kita dapat mengalami dan menerima keriangan daripada Tuhan ini. Ya, mungkin di sini ada yang sudah percayawan, ya, Kristen, ya. Mungkin kita ada apakah rahsia, apakah sumber keriangan kita, ya. Dan juga bagi yang belum percaya, yang bukan Kristen juga, bagaimana kita memperoleh rahsia sumber ini, ya, daripada Kristen. Ya, jadi saya ingin berkongsi ayat Bible dengan saudara dan saudari pada malam ini, ya. Jadi nanti saya minta kita sama-sama baca, ya, ayat Bible ini. Ya, Filipi bab 4 ayat 6. Dalam apa jua janganlah khawatir, tetapi dalam segala hal melalui doa dan permohonan dengan kesyukuran biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan. Ayat 7. Dan damai sejahtera Tuhan yang melangkaui pengertian setiap orang akan mengawal hatimu dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, di sini dalam ayat Bible ini apa rahsia dia? Apakah sumber keriangan kita? Ya, saudara dan saudari sekalian, ya, sangat jelas, ya, dalam ayat Bible ini, ya, Filipi 4 ayat 6. Dalam apa jua keadaan kita, ya, masalah kita hari ini, janganlah khawatir, tetapi dalam segala hal melalui doa dan permohonan dengan kesyukuran. Jangan khawatir. Dalam apa jua jangan khawatir, saudara dan saudari. Jangan khawatir. Tetapi dalam segala hal, ya, masalah kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, ya, pendidikan kita, ya, saya percaya, ya, setiap orang, manusia, asalkan dia, ya, waras, ya, siuman, ya. Setiap orang, setiap manusia ada kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan masing-masing, ya. Tapi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan, yang ada Tuhan, kita ada rahsia. Apakah rahsia ini? Dalam segala hal melalui doa dan permohonan. Saudara dan saudari, melalui doa dan permohonan dengan kesyukuran. Biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan. Ya, melalui doa dan permohonan kita beritahu kepada Tuhan. Ya, segala masalah, ya,
segala hal. Ya, kita belajar, kita melatih, ya, untuk beritahu kepada Tuhan. Ya, jadi selepas kita beritahu melalui doa kita, ya, kita memohon doa pinta, ya, pasti akan ada hasilnya. Ya, bagi yang percayawan, saudara dan saudari tadi yang baru saja berkongsi tadi, ya, saya rasa lepas kamu mendengar perkongsian mereka, kamu sudah tahu rahsianya. Ya, malah dalam ayat Bible ini juga sangat jelas rahsianya. Ya, hanya melalui doa dan permohonan dengan bersyukur. Ya. Dalam apa jua doa permohonan dengan bersyukur. Ya. Beritahu permintaan kita, masalah kita kepada Tuhan. Inilah rahsia bagi seorang percayawan, bagi seorang Kristian hari ini. Ya. Dan ayat 7, kalau kita datang beritahu doa kepada Tuhan, pasti akan ada hasilnya. Apakah hasilnya, saudara dan saudari? Dia kata sini, dan damai sejahtera Tuhan yang melangkaui pengertian setiap orang. Damai sejahtera Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang tidak mahu damai sejahtera. Ya. Kita semua tahu damai sejahtera. Ya, ini damai sejahtera Tuhan. Ya. Melangkaui pengertian setiap orang akan mengawal hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, hasil kita datang beritahu doa ya, kepada Tuhan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan sendiri. Ya, damai sejahtera ini ya tak lain dan tak bukan seperti yang saudara dan saudari kita kongsikan sebentar tadi dan juga video yang kita tonton sebentar tadi. Ya, ialah keriangan kita. Ya, hati yang riang, hati yang girang, senang, ya, tanpa khawatir, tanpa bimbang, ya. Ya, inilah rahsia yang saya ingin kongsikan kepada saudara dan saudari sekalian dan juga sumber keriangan kita hari ini. Ya, sebagai seorang percayawan, sebagai seorang yang ada Tuhan, ya. Kita datang, kita beritahu doa dan kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan sendiri. Ya. Damai sejahtera ini selain dan bukan ialah keriangan yang kita inginkan. Ya, terutamanya saudara dan saudari dalam tempoh masalah COVID-19 ini, ya, kita semua memerlukan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Ya, tak lain dan tak bukan dengan datang kepada Dia, doa, beritahu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin berkongsi ya dengan saudara dan saudari, mungkin bagi yang pernah hadir sebelum ini pernah Injil kita pernah melihat gambar rajah. Saya ingin berkongsi satu gambar rajah kepada anda semua. Tuhan, terutamanya kepada yang belum percaya, ya, yang bukan Kristen, ya, kami sangat berbesar hati kerana anda meluangkan masa malam ini. Ya. Jadi hari ini saya ingin berkongsi satu gambar rajah tentang Tuhan yang kita percaya ini, ya, seperti yang saya kongsi yang sebelum ini dalam slide ini, ya, dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus, bagaimana kita mendapat Dia, memperoleh Dia, ya, ya, Tuhan, ya, di langit, di syurga, ya, seperti yang kita sedia maklum, ya, Dia mencipta semua alam semesta, ya, langit dan bumi, termasuk manusia, kamu dan saya, ya. Dia berinkarnasi, maksudnya dia menjadi seorang manusia, berinkarnasi, seperti yang kita tahu, Yesus, namanya Yesus, ya, dia hidup seperti kita manusia di muka bumi ini 33 tahun dan setengah. Ya, dia Tuhan yang lengkap dan manusia yang sempurna. Ya, dia hidup di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Ya, mungkin pada masa itu tak ada pun orang tahu dia Tuhan. Ya, walaupun dia cuba untuk beritahu dia ialah Tuhan, tak ada orang yang percaya dia, menerima dia. Ya, tapi puji Tuhan hari ini berberkatlah mereka yang percaya tetapi tidak berberkatlah mereka yang percaya tetapi tidak melihat dia. Ya,
Ya, jadi puji Tuhan kita hari ini kerana kita percaya ke dalam Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita tidak pernah melihat dia sebelum ini 2000 tahun yang lalu. Ya, tetapi ini memang fakta di dalam Bible. Ya, bagi yang ada Bible, ya boleh baca WhatsApp baru. Dia hidup seperti kita di bumi ini 33 tahun dan setengah. Dia menjadi kehidupan manusia, ya, dan disalibkan untuk kita, ya, untuk dosa kita, untuk menebus kita, ya, pendosa. Lepas itu dia mati, dikebumikan. Tapi tidak berhenti setakat itu. Ya. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke syurga, menjadi roh beri hayat. Ya, ini yang sangat mistika. Kalau hari ini dia disalibkan, dia mati begitu saja, tak ada tamat cerita, tak ada apa-apa. Kita mungkin hari ini tak ada di sini hari ini, ya, tak ada orang Kristen, ya. Tapi puji Tuhan, dia mati, dia disalibkan, dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit menjadi roh beri hayat. Ya, puji Tuhan. Hari ini ialah roh memberi hayat. Dia memberi hidup. Kalau dalam ayat dia, kalau dalam bahasa Indonesianya hidup, memberi hidup, roh memberi hayat. Ya, roh ini dia, ya, dia turun, mendispenkan dirinya sebagai roh beri hayat ini ke dalam ketiga bahagian manusia, ya, yang digambarkan di sini ada 3 petra. Ya, pertama dia mendispenkan dirinya, memberi hayat, roh beri hayat ini ke dalam roh kita manusia. Mereka yang percaya, yang menerima Tuhan Tritunggal, Tuhan Yesus, ya, dia akan mendispenkan dirinya, roh beri hayat ini ke dalam roh kita terlebih dahulu. Ya, ya, kalau kita lihat bagi yang saya percaya ada yang ada pengalaman membaca Bible ataupun yang ada belajar bahasa asal Bible, bahasa Yunani, ya. Kalau dalam WhatsApp baru, bahasa asal dia bahasa Yunani. Kalau WhatsApp lama, bahasa asal Bible ialah Ibrani. Ya, kalau kita pernah baca ataupun belajar roh dalam bahasa Yunani, WhatsApp baru, roh, ya, dia disebut sebagai pneuma. Boleh diterjemahkan sebagai angin, udara, ya, ya, angin dan udara. Ini nafas, ya. Dia boleh diterjemahkan, ya. Dan juga hari ini dia adalah roh itu. Ya, dia seperti angin, dia seperti udara, dia seperti nafas, ya. Walaupun kita tidak dapat lihat dia, ya, tapi hari ini dia telah menjadi roh beri hayat, ya. Dia memberi hayat kepada setiap orang yang percaya, ya, yang menerima dia, ya, masuk ke dalam roh kita, ya, dan dia ingin menyebar ke sukma kita, iaitu ada minda kita berfikir, emosi kita, suka, sayang, ya, cinta, ya, tekad kita memilih, ya, berkeputusan tentang pada malam ini, ya, dia ingin memenuhi sukma kita juga, dan juga sehingga tubuh kita dipenuhi oleh hayat Tuhan, ya, roh beri hayat, ya, puji Tuhan, ya. Inilah proses, ya, yang berajah yang menerangkan, menjelaskan proses-proses yang telah dilalui oleh Tuhan, Tuhan Yesus kita, ya. Dia dapat menjadi hayat, roh beri hayat kepada kita hari ini, ya, bagi yang percaya dan menerima dia, ya. Jadi persoalannya hari sekarang, bagi yang sudah percaya, puji Tuhan, ya, memang ada hayat Tuhan, ya. Kamu sudah boleh mengalami Tuhan itu sebagai roh beri hayat, dan juga segala yang kamu perlukan pada malam ini sebagai keriangan kita, ya. Kita puji Tuhan, ya, bagi yang sudah percaya, bagi yang belum percaya, bagaimana kita menerima Tuhan ini sebagai roh beri hayat, sebagai segala-gala yang kita perlukan, ya, sebagai keriangan kita, ya. Saya ingin membawa Anda semua membaca ayat Bible ini, Roma bab 10 ayat 9, bahawa jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa
Tuhan telah membangkitkannya daripada yang mati. Kamu akan diselamatkan. Ya, sangat mudah. Mengaku dengan mulut Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati Tuhan telah membangkitkannya daripada yang mati. Kita akan diselamatkan. Hanya itu saja. Ya, mengaku dengan mulut Dia adalah Tuhan dan juga percaya dalam hati kita bahwa Tuhan Dia telah membangkitkannya daripada yang mati. Kita akan diselamatkan. Sangat mudah. Ya. Dan Roma bab 10 ayat 13 ada mengatakan kerana barang siapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saudara dan saudari, barang siapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, bukan saja mengaku dengan mulut Dia adalah Tuhan, percaya dalam hati Dia telah bangkit, mati untuk kita bangkit. Ya, kita juga boleh menyeru namanya. Ya, seperti yang dikatakan sini. Apabila kita menyeru, kita akan diselamatkan. Ya, kita boleh cuba menyeru, ya, belajar menyeru Yesus. Kita boleh letak nama Dia Tuhan di depan, ya. Tuhan, kerana Dia telah mati untuk kita, Dia telah menebus kita, dosa kita, ya. Dia telah membayar harga yang sangat tinggi, ya, sehingga mati mengalirkan darahnya untuk kita, ya. Sebab itu kita panggil Dia Tuhan. Dia telah membeli kita dengan harga yang sangat tinggi, ya. Malah penterjemahan dalam bahasa Inggris juga, ya, Lord Jesus, ya. Jadi kita terjemah dalam bahasa Malaysia guna Tuhan Yesus, ya. Jadi betullah kita boleh panggil Dia Tuhan Yesus, ya. Kita boleh letak Tuhan Yesus, ya. Kita hembuskan segala kedukaan kita, Tuhan Yesus. Kita boleh menyeru Dia, ya. Seperti yang dikatakan sini, kita akan diselamatkan di Tuhan, ya. Ya, saudara Sari dan juga kawan-kawan Injil kita yang belum percaya boleh cuba, ya, boleh cuba menyeru dalam kehidupan kita, ya. Dan juga sekiranya ada apa-apa, kamu boleh bertanya kepada orang yang menjemput kamu datang pada malam ini, ya. Dan juga boleh datang pada perhimpunan Injil kita yang akan datang, ya. Oke, sebelum saya menamatkan perkongsian saya pada malam ini, ya, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, kita boleh tundukkan kepala kita dan tutup mata kita, ya. Kita berdoa sama-sama, ya. Kamu ikut saya saja. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau merupakan sumber rahmat, berkat dan kerianganku. Tanpamu semua adalah hampa. Dan sia-sia di bumi ini. Aku berdoa agar Engkau dapatkan diriku. Dan seisi keluargaku. Agar hati kami terbuka kepadamu. Supaya Engkau dapat masuk ke dalam kami. Menjadi sumber keriangan dalam kehidupan kami. Aku berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Amen. Puji Tuhan. Ya, saudara dan saudari, kawan-kawan Injil kita pada malam ini, kita semua telah diselamatkan, ya. Dan kita boleh mengalami Dia sebagai keriangan kita yang kita perlukan hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara Wilson dan terima kasih Anda sudi meluangkan masa untuk menghadiri perhimpunan malam ini. Sebelum kita bersurai, di sini ada satu permintaan dalam kasih. Di sini kami telah menyediakan borang maklum balas untuk anda. Sila memberi kerjasama, tekan link yang diberikan dalam chat room. Sudah bagi dalam chat room, boleh tekan link.
ataupun mengimbas QR code di atas skrin ini untuk memberi maklum balas. Ya, sila tekan link dalam chat room ataupun imbas QR code untuk masuk website itu dan memberi maklum balas. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada semua saudara dan saudari yang memberi perkongsian pada malam ini. Kami berharap anda boleh terus menyertai perhimpunan Injil kami lain kali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.